you. Hi, assalamualaikum semua orang. Kami Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have good day. So hari ini kita berada di segmen creepy juga, tapi bukan kisah seram daripada subscriber. Hari ni kami nak kongsi kisah seram di sebalik filem yang dikatakan berasaskan kisah benar. Selalu kalau kita tengok filem seram kan, mesti rasa seram lain macam bila kita tahu sebenarnya ada unsur kisah benar di sebaliknya. Walaupun tak semuanya 100% tepat, tapi apa yang pasti cerita di belakang tabir kadang-kadang memang lebih menyeramkan lah dari apa yang kita tengok dekat skrin. So, tanpa membuang masa, jom kita tengok kisah yang pertama adalah The Exorcist 1973. Siapa tak kenal cerita The Exorcist? Filem yang dihasilkan pada tahun 1973 memang dianggap sebagai salah satu filem seram yang paling klasik dan orang kata viral lah time tu. Tapi tahu tak, cerita ni sebenarnya berdasarkan kes kerasukan sebenar. Ceritanya tentang seorang budak lelaki yang namanya dirahsiakan sebagai Rolando atau kadang-kadang disebut Robbie Manem. Dan pada tahun 1949, Roland yang tinggal di Maryland, Amerika Syarikat mula menunjukkan kelakuan yang pelik selepas dia bermain papan Ouija, iaitu papan yang dikatakan boleh berkomunikasi dengan roh. So keluarga dia mula perasan lah barang-barang dekat rumah bergerak sendiri, dan Roland pun mula bercakap dalam bahasa yang pelik yang diorang tak faham dengan suara yang bukan suara dia. Bila dah keadaan menjadi lebih worse kan, keluarga dia pun panggil lah pihak gereja untuk buat upacara pengusiran syaitan atau lebih dikenali sebagai exorcism. Itulah maksud cerita tu. So sepanjang orang kata, kalau dalam bahasa Melayu aku rasa rukyah lah kan. So sepanjang proses exorcism tu, banyak kejadian menakutkan lah yang dilaporkan telah berlaku. Ada yang kata dinding retak, suara-suara yang pelik keluar daripada mulut Roland tu sendiri. Dan ada juga saksi yang kata badan budak ni terapung kat udara tau. Disebabkan itulah terinspirasi untuk buat filem The Exorcist. Dan seram dia bukan setakat kisah tu je yang menggerunkan tu, tapi masa diorang nak buat filem ni pun ada beberapa insiden yang pelik terjadi. Ada kebakaran dekat set, ramai pelakon yang tercedera dan ada yang mati mengejut. Diorang terpaksa panggil paderi untuk give a bless lah dekat lokasi penggambaran tu. Betul-betul macam dalam filem weh. Filem yang kedua, The Amityville Horror 1979. Filem The Amityville Horror ni pula diangkat dari sebuah peristiwa tragis dekat rumah yang terletak di Amityville, New York. So, pada tahun 1974, ada seorang lelaki yang bernama Ronald Defoe Jr., lebih kurang macam cerita tadi kan, telah menembak mati 6 orang ahli keluarga dia sendiri weh, waktu keluarga dia ni tengah tidur. Dan kes ni jadi sangat orang kata viral sebab Ronald ni mendakwa dia dipengaruhi oleh suara-suara yang pelik yang suruh dia bunuh keluarga dia. Mungkin kerasukan. Dan setahun selepas pembunuhan tu, keluarga Lutz berpindah ke rumah yang sama dan diorang tak lama lepas tu mula mengalami perkara-perkara yang pelik. George Lutz, ketua keluarga, ayah dia, memang selalu rasa macam diambil alih oleh entiti jahat. Rasa macam tak boleh kontrol diri dia lah, which is kerasukan lah kan. Anak-anak dia juga mengadu nampak bayang-bayang yang pelik, ada bau busuk yang muncul entah dari mana. Dan ada satu ketika tu, George mendakwa rumah tu bernafas, seolah-olah macam ada orang lain lah sebenarnya dalam rumah tu. Dan ada satu masa ni di mana dia pernah nampak ada sepasang mata merah menyala dalam kegelapan. Tak lama kemudian, diorang tinggalkan rumah tu sebab terlalu takut.
Dan kisah keluarga Lutz ni kemudiannya diadaptasikan ke dalam buku dan juga filem, tapi ramai yang skeptikal dan menuduh diorang ni sengaja mengada-adakan cerita untuk populariti. Rumah Amityville ni sampai sekarang ia masih dianggap salah satu lokasi paling berhantu di dunia dengan pelbagai version cerita yang terus mengelilingilah tempat tu. Filem yang ketiga, The Conjuring 2013. Ini Kama Form 1 weh, memang viral cerita ni. Cerita ni berasaskan kisah benar tentang pasangan paranormal terkenal iaitu Ed dan Lorraine Warren. Dalam filem ni, diorang membantu sebuah keluarga bernama Perron yang mengalami gangguan dekat rumah ladang lama diorang dekat Rhode Island pada tahun 1970-an. Dan dalam cerita sebenar, keluarga Perron ni melaporkan pelbagai kejadian-kejadian yang mistik, daripada suara-suara misteri, barang-barang yang teralih sendiri sampailah kepada penampakan hantu. So Lorraine Warren, seorang psychic yang boleh melihat benda gaib ataupun sixth sense ni kan, orang kata apa, hijab mata terbuka, mendakwa rumah tu memang dihantui oleh roh seorang wanita yang bersama Bathsheba Sherman yang hidup di abad ke-19 dan didakwa terlibat dalam ilmu hitam. Oh, that's the scariest part. Dan keluarga Perron mengaku bahawa Bathsheba ni bukan sahaja menghantui mereka, tapi dia juga cuba mengawal diorang ni, cuba merasuki dia. Salah seorang anak perempuan keluarga tu, Andrea Perron, pernah menulis tentang bagaimana ibu dia, Caroline, hampir kerasukan dengan roh Bathsheba tersebut dan cuba mencederakan keluarga dia sendiri. Walaupun filem tu mungkin dia just ada tambah-tambah sikit lah unsur-unsur dramatik kan, tapi cerita asli dia memang cukup seram untuk buat siapa pun tak senang duduk. Filem yang seterusnya, Annabelle 2014. Siapa yang tak kenalkan anak patung seram Annabelle tu? Tapi ramai yang tak tahu, patung Annabelle ni memang wujud dalam dunia sebenar. Cuma dalam versi asal dia adalah patung Raggedy Ann, bukan yang kita nampak macam dalam filem yang lagi scary tu kan. And dia sebenarnya comel je patung tu. Kisah sebenar Annabelle ni berlaku pada tahun 1970-an bila seorang pelajar kejururawatan dapat patung Raggedy Ann sebagai hadiah daripada ibu dia. Tak lama lepas tu, kejadian pelik mula berlaku. Patung tu akan berpindah tempat, tinggalkan mesej pelik yang berbunyi, "Tolong kami." Dan kadang-kadang didapati berada dalam posisi yang menakutkan. So pelajar ni panggil Ed and Lorraine Warren dan mereka pun buat penyelidikan. And Lorraine mendapati bahawa patung tu dihuni oleh roh seorang kanak-kanak perempuan yang mati berdekatan dengan rumah pelajar tu. Tapi roh tu telah dipengaruhi oleh sesuatu yang lebih jahat lah, macam energi yang lebih jahat. Patung Annabelle akhirnya disimpan dalam Museum Ed and Lorraine Warren dengan amaran, "Jangan sentuh." Dan sampai sekarang patung Annabelle tu dianggap sebagai salah satu objek paling berbahaya dan berhantu di dunia. Filem yang seterusnya, The Haunting in Connecticut 2009. Ini first time kamu dengar ya. Filem ni berasaskan pengalaman keluarga Snedeker yang berpindah ke sebuah rumah di Connecticut pada tahun 1980-an. Diorang tak tahu yang rumah tu sebenarnya dulu pernah jadi rumah mayat. Tak lama selepas berpindah, diorang mula perasan benda-benda pelik yang berlaku. Anak lelaki diorang yang tengah lawan kanser start bercakap tentang dia nampak roh-roh, nampak hantu, nampak bayangan yang menyeramkan. Dan keadaan jadi lebih teruk bila keluarga tu mula rasa ada sesuatu yang berkuasa jahat dalam rumah tu. So diorang pun laporkanlah bunyi seram yang diorang pernah dengar, bau-bau busuk yang tak dapat nak dijelaskan bau apa tu, serta gangguan-gangguan fizikal. Ada yang mendakwa ditampar,
ditarik dari katil. Keluarga selidik akhirnya again meminta bantuan daripada Ed and Lauren Warren. So ni pun salah satu kes daripada dua penyiasat paranormal ni lah, yang menyimpulkan bahawa rumah tu memang berhantu oleh roh-roh jahat yang tak tenang kerana sejarah rumah tu sebagai rumah mayat. Walaupun ada beberapa perubahan dalam filem berbanding dengan kisah sebenar, tapi pengakuan keluarga Snedeker ni memang cukup lah buat sesiapa pun tak nak jejak kaki dekat rumah tu korang. So, filem yang seterusnya, The Texas Chainsaw Massacre 1974. This is the nightmare I've ever watched. Walaupun filem The Texas Chainsaw Massacre kelihatan macam cerita yang terlalu ganas untuk menjadi kenyataan kan, tapi sebenarnya memang ia diilhamkan daripada pembunuh bersiri sebenar, iaitu Ed Gein. Kamu pernah ulaslah cerita Ed Gein ni. Dia bukanlah seorang pembunuh dengan gergaji tu kan, tapi jenayah yang dia lakukan tu memang cukup kejam lah untuk memberi inspirasi kepada beberapa filem seram, termasuk cerita Psycho dan Silence of the Lambs. Ed Gein tinggal dekat sebuah pekan kecil di Wisconsin, Amerika, dan dia terkenal kerana mencuri mayat dari kubur dan menggunakan kulit serta tulang mereka untuk buat pelbagai benda, termasuklah pakaian dan juga perabot. Dia juga membunuh beberapa wanita dan rumahnya bila polis serbu memang penuh dengan barang-barang yang diperbuat daripada tubuh manusia korang. Walaupun orang panggil nama dia Leatherface, watak utama dalam The Texas Chainsaw Massacre adalah fiction. Dia tambah unsur macam elemen kegilaan, obses Ed Gein ni terhadap tubuh manusia. Memang jadi inspirasi yang kuat lah dalam pembikinan filem ni. Filem yang seterusnya, A Nightmare on Elm Street 1984. Ini pun first time kamu dengar. So kalau sebut pasal Freddy Krueger dari A Nightmare on Elm Street, mesti korang akan terbayang muka terbakar dia dan cakar besi tajam yang diguna untuk bunuh mangsa dalam mimpi diorang. Tapi tahu tak, idea filem ni datang dari satu kisah yang cukup pelik dan menyeramkan. Pengarah filem ni, Wes Craven, dapat inspirasi selepas dia baca berita tentang kematian misteri dalam kalangan pelarian dari Kampuchea yang tinggal di Amerika pada tahun 1980-an. Dan pelarian-pelarian ni mula melaporkan diorang mengalami mimpi buruk yang sangat menakutkan, dan even ada yang mati dalam tidur tanpa sebab yang jelas. Dan mereka dipercayai mati akibat trauma dan ketakutan yang teramat sangat sampai badan mereka berhenti berfungsi dalam tidur korang. Ada satu kes seorang lelaki muda daripada keluarga pelarian ni lah. Dia tak nak tidur selama beberapa hari hanya kerana dia takut kalau dia tidur dia akan mati. Sebab dia pernah cerita dekat keluarga dia tentang mimpi buruk yang berulang-ulang dan dia rasa macam ada sesuatu yang kejar dia dalam mimpi. Dan selepas beberapa hari terjaga, akhirnya dia tertidur juga. Sebab kita manusia kan. Dan keluarga dia fikir semua okey lah. Tapi apa yang lebih menakutkan bila diorang dengar bunyi jeritan dari bilik lelaki tu pada malam dia tertidur. Bila diorang masuk, lelaki tu dah tak bernyawa korang. Jadi kematian misteri ni memang tak dapat dijelaskan oleh doktor pada masa tu, dan inilah yang mendorong Craven, the director, untuk mencipta watak Freddy Krueger, seorang pembunuh dalam mimpi yang boleh bunuh mangsa dia dalam dunia sebenar. So dalam filem A Nightmare on Elm Street ni memang berjaya sebab dia gabungkan elemen psikologi dengan seram lah, dan idea yang seseorang boleh mati dalam mimpi ni memang sangat menakutkan. Malah kisah mimpi buruk yang membunuh tu sendiri pun dah cukup buat orang ramai jadi takut nak tidur tau. Kisah seterusnya, Poltergeist 1982.
Satu lagi filem seram yang dianggap klasik ialah Poltergeist yang dihasilkan oleh Steven Spielberg, dan filem ni tentang sebuah keluarga yang rumah dia diganggu oleh roh-roh jahat, terutamanya gangguan pada anak kecil lah. Selalunya Poltergeist-nya apa yang kamu boleh faham macam kita dengar kerusi bergerak, bunyi guli macam tu. Tapi apa yang membuat filem ni lebih menyeramkan adalah apa yang berlaku dekat luar skrin yang dikenali sebagai sumpahan Poltergeist. Beberapa pelakon utama dalam filem tu memang mengalami nasib yang malang lah lepas dia terlibat dalam filem ni, iaitu Heather O'Rourke, pelakon kanak-kanak yang pegang watak Carol Ann, meninggal dunia secara mengejut pada umur 12 tahun akibat sejenis penyakit usus. Dan sementara tu pelakon lain seperti Dominic Dunn yang memainkan watak kakak Carol Ann juga meninggal dunia dalam satu insiden yang tragis selepas dibunuh oleh bekas teman lelaki dia pada tahun 1982, hanya beberapa bulan selepas filem pertama ditayangkan. Selain daripada kematian tragik ni, ramai kru dan juga pelakon lain juga melaporkan mengalami insiden yang pelik dan menyeramkan semasa syuting. Ada yang percaya sebab utama semua ni berlaku adalah kerana diorang menggunakan tengkorak manusia sebenar dalam salah satu adegan filem tu yang dikatakan telah mengundang sumpahan ni. Dan bila kita tengok balik cerita Poltergeist tu kan, memang susah untuk tak rasa seram. Sebab apa yang berlaku dekat sebalik pembikinan filem tu sendiri dah cukup buat sesiapa pun rasa tak senang lah. Dan peristiwa sebenar yang menimpa para pelakon ni pun membuatkan ramai tertanya-tanya, adakah sumpahan tu benar-benar wujud? Jadi itulah beberapa filem seram yang diilhamkan daripada kisah sebenar. Dan kadang-kadang realiti tu memang lagi menakutkan daripada fantasi, sama ada ia betul-betul berlaku ataupun sekadar diperbesarkan untuk tujuan hiburan. Tapi still lah, kita tak boleh nak nafikan unsur seram ni dari kisah-kisah ni memang berjaya buat kita tak boleh tidur malam. Dan setiap kali kita tengok filem seram yang kononnya berdasarkan kisah benar, mesti ada rasa seram tu lagi kuat kan, sebab kita terbayang kalau betul benda ni pernah terjadi, apa jadi kalau benda ni berlaku dekat aku. Mungkin tu sebab filem-filem ni kekal dalam ingatan kita, sebab dia bermain dengan ketakutan semula jadi kita terhadap perkara gaib dan terhadap idea bahawa sesuatu yang kita tak boleh lihat tu sebenarnya mungkin sedang perhatikan kita dari kegelapan. Banyak lagi ya filem-filem seram yang diadaptasi daripada kisah benar, tapi mungkin ini je yang kamu boleh cerita buat masa ni. Ini pun banyak yang zaman-zaman dulu kan. So kamu rasa cukup lah dengan kisah-kisah tadi ya. Kalau ada yang nak request, kamu boleh cerita lagi tentang filem-filem lain yang ada kaitan dengan kejadian aneh ataupun misteri. Kalau korang nak, comment down below. So kamu rasa tu saja video untuk hari ni. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.